السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Tadi ramai tuan-tuan ni. Baik, sekali dia pun masuk pun tu. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Kita masih lagi dalam bab takwa. Bab takwa, bab takwa. Dan kita berhenti di hadis yang ke-71. Daripada awal kitab, hadis yang ke-71. Dalam bab ni hadis yang ketiga. Bab takwa. Baik, jadi kita tengok terus hadis kita pada malam ni, kitab Riyadhus Shalihin. Baik, al-thalith, hadis yang ketiga dalam bab ni. Daripada awal bab, ini hadis yang ke-71. Baik, Ani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, dalam hadis ni disampaikan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makna dia Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ni, dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia hafal dan dia sampaikan kepada tabi'in, sampailah pada Imam Muslim dan dibukukan di dalam Sahih Muslim. Baik tuan-tuan, jadi Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi yang kecil, badan dia kecil dan mempunyai kaki yang kecil. Dia punya betih dia kecil. Sampai pernah satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dipanjat pokok. Bila datang angin tu tolak, nampak terselak sikit kain dia, nampak betih dia yang sangat kecil. Jadi ada di kalangan orang Islam yang tengok tersenyum, tengok kecil sangat betih kaki dia tu. Kata Nabi SAW, betih dia tu lebih hebat, malah boleh menggoncangkan gunung Uhud. Betih dia tu hebat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dan Ibnu Mas'ud ni jugalah sahabat Nabi yang membunuh Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal ni adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara yang paling jahat tu Abu Jahal lah. Malah di kalangan musuh Nabi yang paling jahat Abu Jahal. Paling jahat Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni yang bunuh dia adalah Ibnu Mas'ud. Dalam perang Badar, ketika mana Abu Jahal cedera, dia tak mati lagi, dia nyawa-nyawa ikat. Datang Ibnu Mas'ud, potong kepala dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni doa tuan-tuan yang kita boleh amalkan. Nabi baca doa ni. Kenapa Nabi baca tuan-tuan? Pertama, Nabi minta pada Allah lah. Yang kedua, untuk kita belajar tuan-tuan. Sebab tu doa yang paling afdal adalah doa yang ma'thur. Yang pertama, doa dalam Quran kan. Kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dalam Quran. Allah Taala ajak kita cara berdoa. Sama juga kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ni juga Allah Taala ajak, tuan-tuan. Allah Taala ajak siapa? Ajak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bila termakan buah khuldi, tuan-tuan. Nabi Adam bukan sengaja makan buah khuldi tu. Dia terlupa, tuan-tuan. Allah Taala kata jangan dekati pokok tu. Nabi Adam terlupa. Dan makan tu Nabi Adam terlupa ketika makan tu. Bukanlah Nabi Adam masa makan buah khuldi tu Nabi Adam ingat perintah Allah jangan makan. Tapi dah aku teringin sangat aku makan pi ya. Bukan, tuan-tuan. Nabi Adam terlupa. Dan tak sengaja. Kalau kita orang biasa, tuan-tuan, kalau terlupa dan tak sengaja ni tak salah. Kalau orang biasa kan terlupa, mana berdosa? Tuan-tuan terlupa nak sembahyang, tak berdosa. Tuan terlupa bayar zakat, tak berdosa. Tuan-tuan terlupa sembahyang maghrib, tuan-tuan sembahyang 4, tak berdosa. Lupa ni bagi orang biasa tak apa, tapi bagi Nabi tak boleh lah. Tak sepatutnya lah bagi Nabi. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam waktu dia makan buah khuldi diturunkan ke dunia. Nabi Adam tak tahu macam mana nak minta ampun, macam mana nak berdoa pada Allah ni supaya Allah ampunkan dosa dia. Jadi Nabi Adam buat macam mana? Maka Nabi Adam, Allah kurniakan pada Nabi Adam, Allah ilhamkan, Allah wahyukan berdoa macam mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa itu, itulah doa pertama yang manusia baca. Dan doa tu Allah yang ajar. Sebab tu kita selalu baca dalam Quran kan, itu doa yang pertama yang Allah ajar pada manusia, ayah kita Nabi Adam AS. Doa yang pertama diungkapkan di dunia, Rabbana zalamna. Dalam Quran ada sebut surah Al-A'raf. Ada lagi tak doa yang kita doa banyak, tuan-tuan. Rabbana la tuzigh qulubana dalam surah Ali Imran. Sama juga ni doa dalam hadis Nabi ni. Doa dalam hadis lebih afdal daripada doa yang kita dapat daripada ustaz-ustaz lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz dia buat doa kan, ada ulama buat, ustaz-ustaz buat, boleh amalkan. Tapi yang paling afdal, yang paling banyak pahala, doa daripada Quran dan daripada hadis. Ni doa ni Nabi ajak kita macam mana nak minta pada Allah. Baik, kita tengok apa yang Nabi minta, tuan-tuan. Baik, doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon padamu huda, petunjuk. Minta pada Allah yang pertama petunjuk, tuan-tuan. Baik, pasal apa, tuan-tuan? Kalau tak dapat petunjuk, sesat. Bila sesat, tuan-tuan, kita sangka kita ahli syurga, rupanya ahli neraka. Sebab tu kena minta petunjuk dulu. Sampai dalam sembahyang kita minta, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab di dunia ni banyak golongan, tuan-tuan, yang sangka dia betul, dia nanti masuk syurga, padahal dia bukan ahli syurga. Dia sangka, tuan-tuan. Dia sangka. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika mana pembebasan Baitul Maqdis. Jadi nak dapat kunci Baitul Maqdis tu kan daripada orang Kristian. Sayyidina Umar adalah umat Nabi Muhammad SAW yang pertama bebaskan Baitul Maqdis. Ceritanya, tuan-tuan, Sayyidina Umar lalu di satu gereja. Dalam gereja tu ada pendeta, tuan-tuan. Pendeta ni macam rahib lah, tuan-tuan. Pendeta Kristian. Tuan-tuan, pendeta ni bila jadi pendeta dia tak boleh kahwin, tuan-tuan. Kahwin tak boleh hidup dengan dunia lah, tak boleh. Dia kena zuhud. Sayyidina Umar panggil dia. Maka dia pun datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tengok dia, nampak dengan bajunya yang zuhud, lusuh baju zuhud. Nampak di badan dia ni kesan dia sujud, kesan dia beribadah. Kesan di badan tu dia banyak ibadah, tapi cara Kristian lah. Nampak dengan makan tak apa cukup, badan tak apa larat, baju tak apa nak elok. Pasal apa? Hidup abadikan diri pada gereja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila tengok dia menangis. Sayyidina Umar, orang tanya pasal apa menangis? Tengok padri menangis. Menangis Sayyidina Umar. Orang tanya sebab apa? Sayyidina Umar kata, aku teringat firman Allah dalam surah Al-Ghashiyah.
Kan hal ataka hadithul ghashiyah. Apa ayat dia? Amilatun nasibah. Diingat tu, amilatun nasibah. Apa makna amilatun nasibah? Kat dunia ni ada orang yang kuat beramal, macam-macam amal kebajikan dia buat. Amilatun nasibah, rajin buat ibadah, rajin buat amalan. Hatta kalau tuan-tuan pernah berkawan dengan orang yang bukan Islam, ramai je yang bagus, betul tak? Ramai je. Dia punya kerja dia bagus, dia punya sikap kemanusiaan dia bagus. Kadang-kadang dia buat kerja dia lebih amanah lagi daripada orang yang bukan Islam. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Saya duduk universiti tuan-tuan, duduk dengan orang Melayu nak tidur pun tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Orang Melayu malam-malam main game, menyembang, buka lampu, isap rokok. Kita nak tidur tak boleh. Saya duduk dengan orang Cina boleh tuan-tuan. Ada dua orang tahun last saya duduk dengan Cina, muda pada saya, dua orang, dia junior. Saya bagi tahu depa saya tak boleh tidur kalau pasang lampu, saya tak boleh tidur. Depa memang jaga sungguh tuan-tuan. Tahu saya bagi tahu saya tak boleh tidur, memang cukup pukul 12 depa tutup je lampu. Memang tak pasang lampu lah. Sama setahun saya duduk dengan depa tuan-tuan, 1 sem 6 bulan saya duduk dengan depa tuan-tuan. Kalau dia cuci bilik tu, dia akan cuci semua bilik, termasuk bilik kita tuan-tuan, kawasan kita tu dia cuci, dia mop. Dari segi nilai kemanusiaan baik pada orang Islam lagi tuan-tuan. Ada orang yang macam tu tuan-tuan. Amilah, banyak beribadah. Tuan-tuan kalau nak tengok bab ibadah ni tuan-tuan, tuan-tuan baca sekali-sekala berkenaan dengan Sami Buddha tuan-tuan. Sami Buddha tuan-tuan baca tuan-tuan. Saya baca tu tak sanggup lah tuan-tuan. Sami Buddha ni tak boleh ada kad kredit, tak boleh ada kereta, tak boleh ada rumah, tak boleh ada motor, tak boleh ada harta langsung. Tu Sami Buddha yang tuan-tuan pergi di Tibet, di Kemboja, tuan-tuan pergi di Thailand lah tuan-tuan, kita punya ni. Kad bank apa pun tak ada. Habis tu makan apa? Yang pagi-pagi tu tuan-tuan kalau biasa pergi di Thailand, tuan-tuan tengok pagi-pagi dia keluar, dia bawa mangkuk tu kan. Yang mana orang bagi, yang tu lah nanti orang bagi, yang tu dah diperhimpun, dia makan sama-sama. Sami Buddha 4 pagi bangun dah. 4 pagi saya baca di cerita tentang Sami Buddha ni. Kita 4 pagi tuan-tuan nak bangun tahajud pun tak tahulah tuan-tuan. Dia pun 4 pagi bangun dah. Jadi tuan-tuan, hidup abadikan pada dia punya Buddha tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, amilatun nasibah. Ada orang tuan-tuan yang kuat beribadah. Nasibah ni apa? Penat lelah. Kuat ibadah dan penat lelah. Tuan-tuan boleh baca bagaimana penganut agama Hindu kan, bila mereka nak tunaikan nazar mereka di sungai Gangga tu. Kita orang Islam pun tak buat macam tu lah tuan-tuan. Sakan mereka punya nak tunaikan nazar tu. Baik, pasal apa? Mereka percaya tuan-tuan. Percaya dengan percayaan mereka lah. Sampai tahap masa saya duduk di Universiti Malaya, saya mengaji dengan doktor syarah India. Syarah India ni doktor, dia PhD pun berkenaan dengan agama Hindu kan. Jadi dia cerita berkenaan agama Hindu lah. Dia ni kira pakar agama Hindu. Pakar agama Hindu. Kami mengaji ni berapa sebagai perbandingan agama lah. Budaya-budaya dia sebut lah tentang agama Hindu, bla bla bla, macam-macam dia sebut. Dia pernah cerita kat saya satu kejadian di Kuala Lumpur tu. Ada 2 pasangan India yang beragama Hindu lah. 2 pasangan Hindu ni beragama Hindu. Dua-dua doktor. Saya tak pasti doktor perubatan pun doktor falsafah, tapi dua-dua doktor, laki bini doktor. Dapat anak sindrom Down. Sindrom Down tuan-tuan tahu kan, yang OKU tu kan. Bagi orang India ni tuan-tuan, ni aib tuan-tuan. Aib yang besar. Sebab apa? Sebab orang India punya percaya karma tu. Tuan-tuan tahu sistem karma. Karma tu memang kepercayaan agama Hindu lah, dengan Buddha tuan-tuan. Makna dia apa? Siapa yang dia macam ni, makna dia kalau kita sekarang hidup baik, nanti kita mati, kita hidup dalam badan lain. Itu dia pun percaya sungguh tuan-tuan. Bukan percaya main-main, percaya sungguh. Ni kita katakan sekarang ni kita hidup baik, jadi orang baik. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang yang bukan Islam, dia berakhlak dengan baik, dia tak pecah amanah, dia jaga masuk, dia percaya sungguh. Kalau dia baik sekarang, nanti dia mati, dia akan hidup balik dalam badan lain. Dalam badan lain. Kalau dia baik, nanti dia akan hidup dalam badan lain. Dia panggil reincarnation tuan-tuan.
Reincarnation ni maksud dia hidup balik lah tuan-tuan. Dah mati hidup dalam badan lain. Kalau kita sekarang baik, nanti kita akan duduk dalam badan yang handsome, yang kacak, yang lawa, yang kaya, yang berjaya, yang bijak. Tapi kalau kita sekarang ni hidup jahat, nanti kita mati, kita akan hidup dalam badan orang yang cacat, orang yang pondan. Malah pernah jumpa satu India tu, dia pondan. Dia India lelaki tapi dia pondan. Jadi dia bagi tahu pasal apa dia pondan, sebab dulu roh dia ni dalam badan dulu jahat, dia kata. Dia percaya sungguh jahat. Itu yang saya lahir jadi pondan tu. Dia jadi au tuan-tuan, lembut. Jadi tuan-tuan, ceritanya bila dua orang doktor ni dapat anak sindrom Down, ini aib. Makna dia anak dia pun ni roh dia dulu jahat. Roh dia dulu jahat. Dulu. Tapi kita tak ingat tuan-tuan. Dia pun percaya. Tapi kita tak ingat lah. Dia pun percaya sungguh. Roh budak ni, anak dia pun ni dulu sebelum dulu dia dah hidup dah. Kita macam tu tuan-tuan. Dia berkali-kali tuan-tuan. Kira kita ni kalau ikut kepercayaan karma tu lah, boleh jadi kita punya roh ni dah hidup berkali-kali dah mati sebelum ni. Siapa yang berjaya sekarang, mungkin roh dia dulu baik lah tu. Tu duduk dalam badan berjaya tu. Siapa yang tak apa nak berjaya tu, boleh jadi roh dia dulu jahat, rompak ke penyamun kan. Itu jadi macam tu. Jadi tuan-tuan, bila anak dia sindrom Down, percaya tuan-tuan, percaya dengan agama dia pun tak apalah. Laki bini pun tahu kita doktor, suami doktor, isteri doktor, kita hidup baik. Anak kita ni je masalah. Tak apalah. Tuan-tuan, dia buat apa? Dia pelempang anak dia daripada tingkat berapa belah tahu dia pelempang. Lepas tu depa pun terjun. Tuan-tuan, doktor gaji tuan-tuan, antara kaki tangan orang kerajaan yang paling cepat naik gaji doktor. Tuan-tuan tengok ya doktor punya gaji. Saya tengok, saya dengan sepupu saya, dia ada 2 orang, 3 orang sepupu saya doktor. Walaupun saya jadi cikgu dulu, depa kemudian, tapi gaji depa sekejap dia tinggal saya tuan-tuan. Saat dia punya jarak tu pergi tinggal. Tapi dua-dua bunuh diri tuan-tuan. Anak dia pun bunuh, depa pun bunuh. Pasal apa? Tak apalah. Nanti kita akan hidup balik dalam badan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kalau ada ajaran sesat lah, apa-apa ajaran lah, aku tengok dia rajin je sembahyang, rajin je puasa, itu bukan penanda aras. Sebab ada je orang yang bukan Islam, dia punya ibadah lebih daripada kita gitu tuan. Tapi sesat. Sebab ada orang tuan-tuan, dia boleh terikut ajaran sesat pasal dia tengok tok syekh dia rajin puasa ya, rajin berzikir. Itu bukan penanda aras. Penanda aras dia adalah Quran dan hadis dan ijma' ulama. Itu penanda aras. Jangan silap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak apalah, amilatun nasibah, kuat ibadah, penat, tasla naran hamiyah, mati masuk neraka. Itu yang Sayyidina Umar sedih. Tengok padri tu sedih, tengok dia. Kita pun tak ibadah macam tu, kita pun tak abadikan diri dengan masjid macam dia. Tasla naran hamiyah, penat-penat, mati masuk neraka. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita baca dalam surah hari Jumaat esok, kita baca surah apa? Al-Kahf. Kan akhir tu Allah Taala sebut, qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, nak tak aku bagi tahu orang yang paling rugi di akhirat. Siapa orang yang paling rugi di akhirat? Paling rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang mana sesat jalan hidup dia, sesat. Sama ada dia keluar, dia bukan agama Islam, ataupun dia rasa di Islam, sebenarnya dia dah terkeluar dari Islam dah. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang sesat hidup dia, sesat cara fikir dia, sesat akidah dia, sesat ibadah dia, sesat tuan-tuan. Tapi apa? Sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia sangka apa? Oh, kamilah orang yang paling betul, kamilah orang yang paling baik. Betul tak? Kami dah buat banyak kebaikan. Rupanya mati-mati masuk neraka. Itu pentingnya mengaji tuan-tuan. Mengaji Quran, mengaji hadis. Jangan kita berbeza dengan majoriti para ulama tuan-tuan. Bila beza, itu tanda kita dah terpesong. Baik tuan-tuan, yang pertama minta petunjuk tuan-tuan. Kita minta petunjuk kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Yang kedua, wattaqa, takwa.
Tuan-tuan, takwa ni apa tuan-tuan? Saya sebut dah kat tuan-tuan sebelum ni. Takwa ni imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa ni buat segala yang Allah wajibkan dan tinggal segala yang Allah larang. Itu takwa. Tuan-tuan, kalau boleh dalam hidup tuan-tuan bertakwa, hidup tuan-tuan dijamin senang. Itu yang boleh sebut. Siapa yang boleh didik diri dia bertakwa, yang buat yang baik, yang haram tinggal. Yang wajib semua buat, yang haram tinggal. Kalau tuan-tuan boleh buat, insya-Allah hidup tuan-tuan senang. Baik tuan-tuan. Siapa jamin? Allah jamin kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, kalau disempit Allah Taala jadikan jalan. Wa yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan bagi rezeki pada dia dengan jalan dia tak sangka. Baik, dan seterusnya tuan-tuan. Siapa yang bertakwa, hidup dia Allah Taala akan mudahkan. Kita ni kadang-kadang hidup kita susah. Kadang-kadang tuan-tuan kerana dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Baik. Jadi tuan-tuan, minta ketakwaan pada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afaf. Afaf ni apa pula? Afaf ni kita minta kebersihan diri tuan-tuan. Makna dia kita nak mohon pada Allah kurniakan pada diri kita ni perasaan tidak suka kepada benda-benda yang haram, benda-benda yang meruntuhkan maruah lah tuan-tuan. Benda-benda contohnya lah tuan-tuan, contoh afaf ni kita minta pada Allah, termasuk dalam afaf ni kita tidak mencarut tuan-tuan. Mencarut. Lidah mencarut. Kita minta afaf pada Allah. Juga afaf ni juga termasuk makna dia kita jaga diri kita daripada segala benda yang haram, sama ada zahir atau batin. Termasuk juga afaf ni kita minta pada Allah supaya jiwa kita ni bersih daripada melihat benda yang haram, daripada berzina dan daripada perkara-perkara yang menjurus tuan-tuan kepada hubungan-hubungan yang haram. Itu afaf tuan-tuan. Kita jaga diri kita, muru'ah tuan-tuan. Perkara yang tidak sesuai, ma la yaliqu bil muru'ah. Kita minta pada Allah afaf ni supaya kita punya maruah terpelihara tuan-tuan. Kita tak buat kerja-kerja yang pada mata masyarakat kerja tu tak patut. Kerja tu aib tuan-tuan. Baik, itu kita sebut sebagai afaf, menjaga diri daripada benda-benda yang haram. Baik, kemudian wal ghina, dan minta kaya tuan-tuan. Pertama minta petunjuk, minta takwa, minta afaf, kesucian dirilah. Afaf ni kesucian diri daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Wal ghina, dan minta kaya. Tapi kaya di sini tuan-tuan bukan kaya harta tuan-tuan. Memanglah saya sebut kat tuan-tuan berkali-kali, kalau nak duit semua nak duit tuan-tuan. Siapa tak mau duit? Betul tak? Siapa tak mau duit? Kalau malam ni lah, kalaulah saya kaya tuan-tuan, kalau saya kaya lah, macam apa, adik Sultan Brunei kan, Sultan apa nama, Jeffrey apa, Bolkiah, putera Jeffrey Bolkiah. Kalau saya kaya macam dia lah tuan-tuan, siapa main masjid malam ni saya bagi seorang 1 juta, maklum pada hari Jumaat. Agak-agak ramai ni ke tuan-tuan? 1 juta tuan-tuan, ramai ni ke? Tak payah 1 juta lah. Saya sebut kat tuan-tuan lama dah dulu kan, kawan saya dia kerja masa kita dapat BRIM dulu, ingat tak? BRIM dulu, lama dah, mula-mula BRIM dulu, first dapat BRIM tu. Saya antara orang yang dapat jugalah tuan-tuan, gaji tak banyak sangat masa tu. Jadi dia bagi cash kat tangan, betul tak? Dia bagi 500. 500 ni dia dengan masuk akaun, dengan dapat di tangan dia lain tuan-tuan. Dia dapat kat tangan ni dia lagi apa, dia punya rasa syok tu lain sikit lah. 500 kan, dia syok dia tu lain sikit. Baik, macam orang nak beli tanah tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak mau jual, tapi dia minta 200,000, tuan-tuan tak nak jual, tapi dia bawa mai 200,000 depan tuan-tuan. Kelabu mata juga kalau dia bawa duit tu. Jadi tuan-tuan, kita dapat 500. Kawan saya di kalangan yang kerja dengan LHDN tu lah, yang bagi duit tu. Jadi dia pun beratuk banyak. Ada di kalangan yang beratuk tu, ada apa orang yang kencing dalam seluar. Pasal apa? Nanti kalau pergi tanah orang ambil tempat saya, kencing dalam seluar. 500 tuan-tuan. Ini kalau saya kaya macam Jeffrey Bolkiah tuan-tuan, putera Jeffrey Bolkiah, kaya tuan-tuan. Kaya antara mana tuan-tuan? Jeffrey Bolkiah
dia belanja sebulan 200 juta. Dia belanja sebulan 200 juta. Kita ada 10 juta pun tuan-tuan senyum sampai kat telinga lah tuan-tuan. Dia belanja tuan-tuan sebulan 200 juta. Ni bukan sikit banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kumpul duit tiap-tiap bulan 10,000, tuan-tuan kumpul duit tiap-tiap bulan 10,000 selama 60 tahun. Selama 60 tahun tiap-tiap bulan 10,000, tiap-tiap bulan 10,000, 60 tahun tuan-tuan kumpul, baru 7.2 juta. Baru 7.2 juta, tak sampai 10 juta pun. Putera Jeffrey Bolkiah, dia belanja sebulan 200 juta. Kaya tuan-tuan. Oh kaya. Dia ada 250 syarikat. 250 syarikat tuan-tuan. Wih kaya tuan-tuan. 250 syarikat. Salah satu syarikat dia nama Esprit. Esprit ni syarikat yang membekalkan, syarikat yang apa? Menjual barang-barang kemas mewah tuan-tuan. Barang kemas syarikat Esprit ni tak ada kat kedai emas biasa tuan-tuan. Dia special edition punya tuan-tuan. Kira emas dia lebih berkualiti, dia punya design dia lebih hebat. Memang kedai-kedai emas biasa tak ada emas Esprit punya. Syarikat Esprit ni dia beli pada tahun 1995. Tuan-tuan tahu berapa dia beli? 1995 tuan-tuan, ni berapa puluh tahun yang lepas ni. Dia beli dengan harga 1.6 bilion. 1.6 bilion tuan-tuan dia beli. Cash tuan-tuan, cash on the spot. 1.6 bilion dia beli syarikat Esprit. Dan syarikat itu membekalkan emas untuk keluarga diraja sahaja tuan-tuan. Salah satunya monarki British tuan-tuan. Monarki British kan dia penuh emas dekat mahkota lah, dia punya ni lah. Dia yang bekalkan. Sultan Jeffrey, bukan, putera Jeffrey Bolkiah. Wih kaya tuan-tuan. Oh kaya sungguh. Malah tuan-tuan, dia pernah bayar kat Michael Jackson. Kenal kau nama Michael Jackson tu? Kenal tak kenal kau tu? Matilah tuan-tuan Michael Jackson. Masa Sultan Brunei, Sultan Hassan Bolkiah ni, waktu birthday dia yang ke-50. Birthday yang ke-50, adik dia ni, Jeffrey Bolkiah ni, pergi import Michael Jackson buat pertunjukan di depan abang dia, Hassan Bolkiah ni. Bayar 68 juta buat pertunjukan. 68 juta dia bayar tuan-tuan. Kaya tuan-tuan. Ni kaya ni tuan-tuan, kita tak boleh nak fikir dengan akal tuan. Kaya sungguh. Kita kalau nak berjalan, kita cari hotel. Nak duduk hotel mana lah, betul tak kan? Nak pergi hotel 5 bintang pun fikir satu malam 300-400. Betul tak? Nak pergi Cameron Highland, nak duduk dekat Century Pines tu pun fikir panjang tu. Nak duduk mana, fikir banyak hotel mahal-mahal. Dia tak fikir macam tu. Dia beli tu hotel tuan-tuan. Wih kaya tuan-tuan. Beli tu dia ada 5 hotel mewah tuan-tuan, antara yang termahal di dunia. Kaya. Antaranya tuan-tuan hotel legenda tuan-tuan. Hotel bersejarah dan legenda di London, di United Kingdom. Dorchester di London. Tu dia ada lagi hotel tuan-tuan di New York. Itu antara hotel yang termahal di dunia. Nama hotel tu Lord New York Place. Dia beli hotel tu tuan-tuan. Hotel tu ada bilik satu malam 100,000. Satu malam 100,000. Dia tuan dia. Hotel di New York tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit pergi New York, tengok Lord New York Place, dia punya lah. Ada bilik, ada berapa bilik dalam tu? Satu malam 100,000. Sebab bilik tu penuh dengan emas. Hebat tuan-tuan. Kaya sungguh lah tuan-tuan. Ada lagi hotel di Perancis tuan-tuan. Yang ni pun hotel yang antara yang termewah. Dia ada juga hotel di Los Angeles. Dia ada 2 yang paling cantik, yang paling hebat. Dia beli rumah tuan-tuan pada tahun 1994. Dia beli rumah di United Kingdom. Nama rumah dia apa benda tu? St. John Place kot dia beli. Dia beli pada tahun 1994, 220 juta. 220 juta tuan-tuan. Senang 220 juta dia belanja. Dahsyat. Dia ada juga rumah sebelum tu di Las Vegas, 155 juta. Kereta mewah tuan-tuan. Saya ingatkan ada 7-800. Rupanya kereta mewah dia 2,300. Dia ada kereta mewah 2,300 biji. 2,300 biji kereta mewah dia. Banyaklah tuan-tuan. Yang paling mahal McLaren.
F1 McLaren ada 2 biji, sebiji 60 juta. Dia bukan naik pun 2,300 biji kereta dia tu, 2,300 biji dia biang je, bawah cahaya matahari rosak. Oh, kaya tuan-tuan. Kalaulah saya kaya macam tu tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan, siapa main masjid malam ni kuliah, saya bagi seorang 1 juta. Syarat dia yang duduk dalam kawasan ni je, luang tak mau. Pecah habis semua ni, hulung juga kepala. Betul tak? Saya buat ni jamin pecah, dia pun nak hulung juga kepala. Siapa tak mau 1 juta. Tapi tuan-tuan, bila kita tengok kaya sampai macam tu pun tuan-tuan, kalaulah kaya tuan-tuan, baru kita akan faham kita nak cari apa pada kekayaan. Betul tak? Tu yang rina di sini bukan rina macam tu tuan-tuan. Kaya pun ini bukan kaya macam tu, bukan macam tu. Malah adik Sultan Brunei ni dia ada kapal terbang pun, dia ada 9 biji. Salah satu kapal terbang dia tuan-tuan itu mahal, Boeing 747. Dia renovate 2 bilion tuan-tuan, 2 bilion, 1 bilion 1000 juta tuan-tuan, 1 bilion 1000 juta. Dia renovate Boeing 747 2 bilion. Uish, saya tak tahu fikir tuan macam mana punya kaya dia ni. Dia ada satu kapal layar dia. Kapal layar itu penuh dengan emas 24 karat. 24 karat kapal layar dia. Kaya tuan-tuan. Bila kita tengok macam ni punya kaya tuan-tuan, sebenarnya kita nak apa? Di dalam hadis ni yang disebut, kita minta petunjuk, takwa, afaf dan kekayaan. Kaya ni bukan masuk kaya macam tu. Bukan kaya sampai tuan-tuan ada 2,300 biji kereta, tuan-tuan mudah tak naik dah. Nak naik berapa tuan-tuan pun ada 9 biji pesawat peribadi. Tuan-tuan kapal layar pun ada 5 biji. Macam di Sultan Brunei tu, mana nak naik kereta dah tuan-tuan pun ada kapal terbang pun 2 bilion. Kita bukan kaya sampai begitu tuan-tuan. Tak tahu apa tuan-tuan, harta dah banyak sampai biak macam tu tuan-tuan. Bukan. Kaya di sini tuan-tuan, dia sebut nanti huraian dia. Ghinan nafs. Huraian hadis. Maksud dia kaya jiwa. Kaya jiwa tuan-tuan. Nah, kaya jiwa ni macam mana? Qanaah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Ingat harta kita ni tuan-tuan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita guna, itu harta kita. Tuan-tuan dalam bank ada 10 juta, belum tentu tuan-tuan punya. Memanglah sekarang tuan-tuan punya, nanti tuan-tuan mati bukan kita punya dah, ahli waris punya. Kita ada tanah 100 hektar kan, syok tanah 100 hektar tuan-tuan. Tapi kita nak buat apa? Bukan kita boleh tidur kat 100 hektar tu, tak boleh tidur pun, betul tak? Seronok lah ada 100 hektar tuan-tuan. Tapi mati nanti semua orang punya tuan-tuan. Sebab tu Sulaiman Ar-Rajhi seorang lagi tuan-tuan, Sulaiman Ar-Rajhi, orang antara orang yang mengasaskan bank Islam yang pertama di dunia tuan-tuan. Kita ada bank Islam semua kan. Lah ni bank di Malaysia ni banyak yang Islamik lah. Tapi tuan-tuan kalau buka bank, kalau bank Islam memang Islamik lah. Kalau BSN memang Islamik lah. Bank rakyat memang Islamik lah. Tapi kalau tuan-tuan buka akaun di public bank, pastikan public bank Islamik. Kalau di Hong Leong Bank Islamik, boleh lah. Kalau My Bank Islamik. CIMB Bank Islamik. Sebab dia ada konsep riba dan bukan riba tuan-tuan. Panjanglah cerita dia tuan-tuan. Tapi pengasas dia yang pertama adalah Sulaiman Ar-Rajhi. Hidup lagi tuan-tuan. Kaya tuan-tuan. Kaya dia tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh fikir lah. Sebab ada orang pernah tanya dia. Sekarang ni dah jadi tak ada apa dah tuan-tuan. Dia jadi macam kita dah tuan-tuan. Dah bankrupt dah tuan-tuan. Yang kita saya sebut kat tuan-tuan, macam mana boleh bankrupt? Padahal dia ni orang bagus, orang kuat semayang, kuat ibadah. Pernah orang tanya dia, Sulaiman Ar-Rajhi ni, tuan, berapa banyak tuan dah pernah sedekah di jalan Allah? Sedekah di jalan Allah, infak harta lah untuk di jalan Allah. Dia tak mau jawab, dia senyum je. Kawan ni tanya lagi kali kedua, tuan, berapa banyak dah tuan dah infak harta tuan di jalan Allah? Dia tak mau jawab, dia senyum juga. Kali ketiga yang tanya ni kata apa? Billahi, aku memohon pada Allah, bersumpah pada Allah, bagilah tahu, nak tahu ya, bagilah tahu banyak mana hang dah infak di jalan Allah. Baru dia jawab. Tuan-tuan tahu banyak mana? 60 bilion USD. 60 bilion USD. Banyak mana tu? Kalau duit kita tuan-tuan lebih kurang 240 bilion tuan-tuan. Kalau tu hak Sultan Brunei tadi tu, itu dia belanja di jalan Allah. 60 bilion USD. Tuan-tuan, kita tak boleh fikir tuan-tuan. Yang mungkin dia guna untuk buat hotel ke, buat masjid ke, renovate ke tuan-tuan. Tapi benda yang dia tak bagi tahu. Lah ni miskin dah tuan-tuan. Bankrupt lah. Pasal apa bankrupt?
Pasal dia dah, bila tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah kaya macam tu, kaya macam Sulaiman Arji, tuan-tuan akan faham harta ni yang kita pakai, betul tak? Yang banyak-banyak tu semua nak bagi kat orang, betul tak? Mati dia orang lain lah ambil, betul tak? Kalau anak tak ambil, kerajaan ambil. Kerajaan tak ada, Baitul Mal ambil, betul tak? Kita tak ada anak, kita mati, Baitul Mal ambil harta kita. Bukan ambil saja-saja, masuk dalam Baitul Mal lah. Tapi itu semua bukan hak kita. Hak kita ni yang kita pakai, yang kita beli, yang kita guna. Tapi kalau kita guna tak bawa pada akhirat, semua habis macam tu ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, awak jadi miskin dah, harta dia semua dia bagi ke anak dia. Anak lelaki, anak perempuan dia bagi sama rata. Habis semua dia bagi. Sebab dia takut nanti dia mati bergaduh. Jadi senang cerita, bagi semua. Lah ni harta dia semua dah dibedak-bedakkan kepada anak lelaki dan perempuan sama rata tuan-tuan. Dan dia tak ada apa, dia jadi macam kita dah tuan-tuan. Adalah harta sikit untuk dia makan minum, baju pun macam kita, hidup sederhana macam kita tuan-tuan. Pasal apa? Dia dah rasa kaya yang bersangatan. Dia tahu apa benda kita nak cari dalam hidup. Tapi kita yang tak kaya ni yang kita nak sangat, betul tuan-tuan? Manusia, benda yang tak ada lah kita nak. Jadi kaya di sini adalah ghinan nafsi, maksud dia qanaah. Qanaah ni macam mana tuan-tuan? Macam ni tuan-tuan, supaya kita bersyukur tuan-tuan. Nabi SAW pernah sebut ni kaya jiwa ni, jiwa kaya ni. Iqtina amma fi aidin nas, maksud dia jiwa kita ni tak perlu kepada harta yang ada kat orang. Tak ada lah kita nak harap orang bagi duit kat kita. Kita nak ambil duit orang, nak ambil harta orang, apatah lagi kita nak rampas harta orang. Tak ada tuan-tuan. Rasa cukup apa yang ada. Nabi SAW pernah bersabda tuan-tuan, orang yang paling senang kat dunia ni tuan, siapakah orang yang paling bahagia kat dunia tuan-tuan? Kita faham ni, kita fahamlah hadis ni. Ghina di sini. Siapakah orang paling bahagia di dunia? Nabi SAW sebut, man asbaha mu'afan fi jasadih, siapa bangun pagi sihat. Tuan-tuan semua sihat, betul tak? Kemudian aminan fi sirbih, bahagia di tempat tidur dia tidur kat rumah dia tenang. Wa indahu qutu yaumih, ada makan hari ni. Tuan-tuan ada makan hari ni tuan-tuan? Ada makan kan? Faka'annama hizad dunya, seolah-olah dunia dibentangkan pada dia. Itulah orang paling bahagia di dunia. Bawa banyak tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dalam bank ada 100 juta pun, tuan-tuan kecil manis, jantung, stroke, apa guna tuan-tuan punya duit tu? Nak makan ni doktor kata tak boleh, doktor nak makan ni doktor kata tak boleh, nanti mati. Duit banyak tapi sakit. Nak tuan-tuan nak berjalan keliling dunia macam mana? Lutut sakit tuan-tuan, betul tak? Kita duit beratus juta, nak berjalan pergi Korea, nak jalan pun pakai tongkat 4 tuan-tuan. Malu orang tengok, nampak? Tuan-tuan duit banyak pun kalau tak sihat tuan-tuan, tak ada dunia tuan-tuan. Itu je sebut tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi carilah datuk-datuk yang kaya-kaya kan, yang pendapatan ada, datuk pendapatan 140 ribu sebulan ada, 200 ribu sebulan ada 1 juta sebulan pun ada tuan-tuan. Tapi kalau dah sakit tuan-tuan, apa makna dia? Apa makna dia? Yang tu tak boleh makan, yang ni tak boleh makan. Nak bawa kereta tak boleh, Ferrari ada 10 biji, nak bawa tak boleh. Pasal apa? Gaut. Kaki nak pijak tak rasa. Pijak ni terjun barik tuan-tuan. Tak boleh. Gaut ni tuan-tuan orang panggil penyakit orang kaya dulu lah orang panggil. Pasal apa? Makan macam-macam kan. Makan apa, lobster lah, makan kerang lah, makan sotong yang mahal-mahal ni. Itu penyakit orang kaya. Tapi lah ni semua pekat kaya lah tuan-tuan. Semua pekat kena gaut tuan-tuan. Ambil orang kaya lah tuan-tuan. Pertama sihat tuan-tuan, alhamdulillah saya tengok semua sihat tuan-tuan. Yang kedua ada makan. Yang kedua aminan fi sirbih, rasa aman bila tuan-tuan balik. Tuan-tuan balik rumah, letak kepala tidur, tuan-tuan boleh tidur tak tuan-tuan? Rasa aman ke tuan-tuan rasa orang nak bunuh tuan-tuan? Tak, tuan-tuan rasa aman. Bagaimana umat Islam yang berada di Syria takut kena bom, bagaimana umat Islam di Yaman tuan-tuan dengan kelaparannya, dengan peperangannya, bagaimana orang yang miskin tuan-tuan, sama Islam ataupun bukan Islam, yang tidur di bawah apa? Bintang tuan-tuan, betul tak? Bawah bintang dengan banjirnya, dengan sejuknya tuan-tuan, tak aman dekat tempat tidur tu. Pergi saja di India tuan-tuan, tengok betapa susahnya kalau yang susah tu, betapa biasanya rumah mereka tuan-tuan. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di Ukraine sekarang? Kan nak perang lah ni tuan-tuan, hampir perang Ukraine. Tengah takut tuan-tuan, kut Rusia tembak nuklear, semua pakat takut. Dia pun tak perang lagi, hampir jadi perang. Takut kena attack dengan Rusia, nak tidur malam pun takut tuan-tuan, takut kena tembak. Kita tidur malam boleh tuan-tuan. Sedangkan mungkin ribu, mungkin jutaan manusia tuan-tuan yang mereka duduk di rumah, mereka tak tenteram hati.
Kita tak pasal tuan-tuan benda tu. Yang ketiga Nabi sebut ada makan. Tuan-tuan ada makan hari ni tuan-tuan? Semua ada makan kot. Betul tak? Ada makan. Dunia dibentangkan bagi tuan-tuan. Hilang 3 benda ni, hilang semua. Hilang 3 benda ni, hilang semua tuan-tuan. Kalau kaya pun tuan-tuan dalam bank ada 100 juta. Tapi tuan-tuan naik kapal sesat masuk lautan, makan tak ada. Tak bahagia tuan-tuan, duit dalam bank nak buat apa, makan tak boleh. Dalam bank ada 100 juta, jadi perang. Jadi perang makanan tak ada. Betul tak? Duit banyak tapi nak beli macam mana? Makanan tak ada, semua kena bom. Nampak tak? Duit banyak pun tak jadi apa tuan-tuan. Kita duit banyak, makanan banyak, tapi duk takut orang nak bom, orang nak bunuh kita tuan-tuan. Tidur malam pun takut, tidur malam pun takut, tak bahagia tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Ada lagi 2 minit tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan dalam hadis ni kata Imam Nawawi, al-iltija ila Allah fi sa'iril ahwal, kita hendaklah sentiasa merujuk pada Allah dalam setiap kehidupan kita. Baik tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, amalkan doa ni tuan-tuan. Pendek tapi besar manfaat dia. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Bisa dengar apa ustaz-ustaz baca? Ada. Saya ingat ustaz ni baca tadi. Ustaz apa? Kita punya imam tadi tu baca. Baik, Zainal. Saya pernah dengar dia baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Makna dia apa? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu. Allahumma, ya Allah aku mohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka al-huda, petunjuk, wat tuqa, taqwa, wal afaf, kebersihan diri, wal ghina, kekayaan diri. Kekayaan diri. Dan Nabi SAW sebut, akhirnya tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, laisal ghina bikathratil arad. Ingat tu, bukanlah kaya ini dengan banyaknya harta. Nabi sebut je lah, bukanlah kaya ni orang harta ada berjuta-juta, berbilion-bilion. Nabi tak kata tu kaya. Walakinnal ghina, tetapi kaya yang sebenar-benarnya, ghina nafsi, kaya jiwa. Ada orang kaya tapi dia pecah amanah? Ada tuan-tuan? Banyak. Kat dunia ni banyak yang jadi haru biru orang kaya tuan-tuan. Orang kaya yang pecah amanah banyak tuan-tuan, banyak. Saya ingat ada satu hamba Allah sebut, dia dapat projek, cerita lama dah tuan-tuan. Satu projek ni 6 juta dia dapat. Bawalah dia dapat dah tuan-tuan, lulus je pun dapat dah. Dia ada satu datuk telefon dia. Datuk tuan-tuan, orang kaya datuk. Datuk ni kata kat dia, masukkan dalam akaun ni 1 juta. Kalau tak dia boleh batalkan. Dia boleh sailang ke atas. Datuk dia ada kabel kuat. Kawan dah dapat projek 6 juta. Datuk ni kata nak projek ni 1 juta dalam akaun ni. Tuan-tuan, benda ni kalau orang tu kuat bukan senang tuan-tuan. Kalau jerung-jerung ni tuan-tuan, tuan-tuan maklumlah tuan-tuan. Dia cerita sendiri kat saya. Dia cerita sendiri, tapi dia kata tak buat laporan. Dia pun bila sebut laporan tu pun dia pun, bukan senang lah tuan-tuan. Bukan senang lah. Kalau jerung-jerung besar ni ke, susah lah tuan-tuan. Saya tak tahu last kali macam mana, saya malas tanya. Saya jumpa dia tapi saya malas lah tanya. Dia dapat projek 6 juta tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan nampak, hang datuk, hang dah kaya dah, hang nak pergi sapu projek orang ni pasal apa? Tuan-tuan, berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia, betul tak, yang terlibat dengan salah laku kewangan, betul tak? Beratus juta, beratus bilion, hang dah kaya. Nampak tuan-tuan, kebanyakan perompakan, pecah amanah yang juta, bilion, bukan orang miskin buat. Orang miskin pun tak erti tuan-tuan. Orang miskin nak curi duit bilion-bilion, ratus juta, nak curi beras pun dia tak erti sangat tuan-tuan. Kat kedai boleh lah kot. Nak curi bilion-bilion, ratus juta ni semua kerja orang kaya tuan-tuan. Banyak perompak-perompak tuan-tuan, yang sebenar-benarnya tuan-tuan, yang merosak, menyusahkan orang adalah di kalangan orang-orang yang kaya-kaya tuan-tuan. Sebab jiwa dia tak kaya. Jiwa dia tak kaya. Habis tuan-tuan. Akan datang hadis yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.